Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Atikah binti Zulkifli, nombor matrik 051042. Seterusnya bersama-sama dengan ahli kumpulan saya yang lain akan membentangkan tajuk kapitalisme. Okey, untuk pengenalan, ideologi kapitalisme mendakwa bahawa manusia sebagai seseorang yang baik, tetapi kejahatan mula muncul apabila kehendak mereka dihalang ataupun dibataskan. Ideologi kapitalisme juga mendakwa bahawa urusan kehidupan manusia harus diberi kebebasan daripada kawalan Tuhan untuk kehidupan yang bebas dan sempurna. Kebebasan dalam tingkah laku membawa kepada amalan gaya kehidupan songsang seperti LGBTIQ dan fahaman tidak bertuhan. Agama Islam ialah agama yang tersedia dengan pelbagai jawapan yang dapat menjawab pelbagai persoalan dan kekeliruan daripada manusia. Naluri beragama merupakan fitrah bagi manusia. Buktinya, sebagai seorang Muslim, umat Islam cenderung untuk beribadah dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Shazin binti Osman, nombor matrik 051050. Jadi saya akan teruskan dengan definisi kapitalisme. Adam Smith ni merupakan pengasas kepada sistem kapitalis ini atau dikenali dengan bapa kapitalisme. Jadi beliau ada mengemukakanlah tentang ideologi fahaman ini dalam bukunya yang bertajuk An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. Antara isi kandungan yang disebutkan oleh beliau berkenaan dengan fahaman ini adalah dengan memberi kebebasan kepada manusia untuk menggunakan sepenuhnya harta, pendapatan dan kebolehan masing-masing, maka akan dapatlah membina suatu perlumbaan ekonomi, seterusnya memberi kemakmuran kepada masyarakat. Jadi beliau berpendapat bahawa manusia ni patut diberi kebebasan untuk gunakan harta, pendapatan dan kebolehan masing-masing untuk membina satu persaingan ekonomi, seterusnya memberi kemakmuran kepada masyarakat. Okey, kapitalisme ni berasal daripada perkataan capital iaitu modal. Pendekatan istilah kebebasan mutlak hendaklah diberi kepada individu melalui institusi pasaran juga digunakan dalam sistem ini. Ia merujuk ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu tanpa menerima gangguan dari kerajaan dan hanya berasaskan keuntungan semata-mata. Hak dan kebebasan dalam menjalankan perdagangan adalah milik bagi individu dan syarikat-syarikat yang mempunyai modal dan harta. Sistem ini juga memberi kebebasan yang penuh ke atas setiap individu dalam menjalankan kegiatan perniagaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Jadi kita boleh lihat bahawa sistem ini dicipta untuk mengejar keuntungan semata-mata. Jadi secara ringkasnya, sistem kapitalis ini adalah sistem ekonomi bebas yang berasaskan pemilikan harta sendiri serta perniagaan atau perusahaan yang hanya bermatlamatkan keuntungan, kewangan dan kebendaan melalui persaingan individu tanpa adanya prinsip-prinsip atau etika mengikut syariat Islam. Jadi setakat itu sahaja dari saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ashikin binti Omar, nombor matrik 051007. Saya akan menerangkan tentang sejarah dan tokoh kapitalisme berserta dengan ciri-ciri kapitalisme. Okay. Kapitalisme telah dipelopori oleh 3 tokoh besar, antaranya ialah Adam Smith, yang kedua ialah Martin Luther, yang ketiga ialah Benjamin Franklin. Okay, untuk sejarah kapitalisme, kapitalisme sebagai pola perekonomian dunia, dia telah berkait rapat dengan sistem kolonialisme. Apa itu sistem kolonialisme? Kolonialisme ialah satu bentuk pemerintahan ke atas sesebuah wilayah ataupun sesebuah negeri ataupun satu usaha untuk mendapatkan wilayah ataupun negeri tersebut melalui cara paksaan ataupun cara damai. Usaha untuk mendapatkan wilayah tersebut melalui penaklukan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan sumber daya alam ataupun mendapatkan sumber daya manusia. Okay, seterusnya, menurut berdasarkan penemuan Karl Marx, sistem kapitalisme mulai dipraktikkan di penghujung abad 14 dan awal abad yang ke-15. Okay, Benjamin Franklin ia memberikan dasar-dasar falsafah, Martin Luther King dia memberikan asas teosofik dan Adam Smith dia memberikan teori dasar dalam bidang ekonominya.
Karangan Adam Smith yang menjadi acuan ekonomi adalah dua karya monumental yang berbicara tentang mekanisme pasaran. Yang pertamanya adalah The Theory of Moral Sentiments, sebagai karya pertamanya yang terbit pada tahun 1759. Dan yang kedua ialah An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, ataupun lebih dikenali sebagai Wealth of Nations pada tahun 1776. Karya inilah yang mengukuhkan lagi ketokohan Adam Smith sebagai bapa ekonomi. Okay, The Protestant Ethic of Spirit Capitalism, karya Max Weber, dia menjelaskan bahawa teori kapitalisme dimotivasi oleh semangat keagamaan, terutamanya golongan Protestan. Dan buah fikiran Weber ini diperkuat lagi oleh Martin Luther yang menjelaskan bahawa perbuatan dan cipta karya yang lebih baik manusia dapat membebaskan diri dari kutukan selama-lamanya. Tidak hanya Luther, Benjamin Franklin juga memperkuat pendapat Weber ini dengan motonya yang sangat tersohor, iaitu time is money. Bahawa human life ia bekerja bermati-matian hanya untuk menyemai harta kekayaan. Dan kapitalisme ini mempunyai 3 tahap. Antaranya ialah kapitalisme awal, yang kedua ialah kapitalisme klasik, yang ketiga ialah kapitalisme lanjut. Okey, bagaimana pula dengan kapitalisme di Malaysia? Kapitalisme Malaysia mengalami beberapa fasa perubahan sejak daripada kemerdekaan lagi sehinggalah sekarang. Bermula daripada dasar ekonomi bebas 1957 hingga 1969, dasar ekonomi Malaysia dia berubah kepada dasar yang lebih berorientasikan etnik, iaitu dasar ekonomi baru DEB 1971 hingga 1990. Kemerosotan ekonomi dunia pada pertengahan dekad 1980-an mendesak kerajaan melaksanakan dasar yang lebih liberal untuk pelaburan asing. Jadi pada tahun 1986, ekonomi mula menyokong sektor-sektor swasta, melonggarkan dasar DEB dan menggalakkan lagi penswastaan sektor awam. Dasar Pembangunan Negara DPN 1991 hingga 2000, Rancangan Malaysia ke-6 1990 hingga 1995 dan Wawasan 2020 didapati ia berbeza daripada DEB ataupun lebih berorientasikan Malaysia itu sendiri serta memberi tumpuan kepada aspek budaya dan liberalisasi ekonomi untuk menggalakkan perniagaan interetnik. Okey, untuk ciri-ciri kapitalisme, yang pertama ialah melakukan kebebasan individu tanpa had untuk mendapatkan aset individu itu sendiri. Yang kedua ialah adanya perbendaharaan, memaksimumkan pembuatan dan tersedianya keperluan yang sesuai mengikut selera individu itu tersebut. Yang ketiga ialah adanya pernyataan kepuasan diri sendiri dari semua kalangan yang secara automatiknya keperluan sosial bersama dapat dipenuhi. Dan yang terakhir ialah tidak percaya kepada peranan pihak pemerintah dari segi kecekapan peruntukan maupun equity pengagihan. Okay. Itu saja daripada saya. Wallahualam. Seterusnya, kita beralih pula kepada analisis dan pandangan Islam tentang ideologi kapitalisme. Sistem kapitalisme mengutamakan keuntungan material tanpa mengira faktor kemanusiaan. Ini jelas berbeza dengan sistem ekonomi Islam yang merangkumi seluruh aspek aktiviti perekonomian manusia mengikut panduan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Ekonomi Islam bertujuan merapatkan jurang di antara yang kaya dan juga yang miskin serta mencapai keseimbangan ekonomi. Walau bagaimanapun, tujuan ini tidak tercapai disebabkan oleh adanya sistem kapitalis yang diwujudkan oleh Barat. Islam melarang sikap membeza-bezakan di antara yang kaya dan miskin.
Islam menyediakan panduan untuk mencegah berlakunya hanya segelintir masyarakat yang kaya raya sebagaimana yang diterapkan dalam ideologi kapitalisme. Melalui firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Maksudnya, ketetapan ini supaya harta itu tidak hanya berpusing di antara orang-orang kaya daripada kalangan kamu. Seterusnya, Islam melarang adanya perbezaan yang ketara dalam hal kekayaan seperti yang diterapkan dalam kapitalisme. Kekayaan yang berlebih-lebihan dan hidup bermewah-mewahan adalah dilarang dalam ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-64, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idza hum yaj'arun. Maksudnya, sehingga apabila kami timpakan seksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, mereka terus berteriak-teriak meminta tolong. Namun begitu, Islam tidak pernah menghalang umatnya untuk mengumpul harta dan tidak pula menentang orang-orang yang kaya. Malahan, Islam menjelaskan bahawa kekayaan perlu dicari untuk berbakti kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bermanfaat serta penuh kasih sayang. Kekayaan dikumpulkan bukan untuk kepuasan nafsu semata-mata. Dengan ini jelaslah bahawa tujuan kekayaan dalam Islam sangat berbeza dengan tujuan kekayaan dalam kapitalisme dan juga sistem ekonomi yang menganggap kekayaan sebagai kekuatan ekonomi dan juga alat untuk mendapat kekuasaan tertentu. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Shazlin binti Osman, nombor metrik 051050. Jadi saya akan meneruskan lagi dengan kapitalisme dalam konteks Malaysia. Okey, ramai yang beranggapan bahawa sistem ni mampu mewujudkan pembangunan yang mantap ke arah suatu keadaan yang lebih baik bagi sesebuah negara. Ini kerana kerajaan Malaysia mula mengalu-alukan kemasukan modal secara besar-besaran daripada golongan kapitalis bermula dari awal tahun 80-an lagi. Maka lahirlah dasar Persyarikatan Malaysia yang menyuburkan kerjasama erat di antara pihak kerajaan dengan pihak swasta iaitu kapitalis. Tetapi sebenarnya amalan kapitalis yang berlaku di negara kita ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat kita sendiri dalam beberapa keadaan. Antaranya adalah dasar penswastaan agensi dan syarikat milik kerajaan. Okey, ini berkenaan dengan agensi dan syarikat itu pada mulanya hak milik kerajaan tetapi telah ditukar hak milik menjadi hak persendirian. Kalau kat Malaysia ni memang dasar ini telah banyak dilakukan yang melibatkan agensi-agensi besar seperti Telekom Malaysia, Syarikat Penerbangan Malaysia, MAS, Tenaga Nasional Berhad dan sebagainya lagi lah. Okey, dari sudut yang positif, kita boleh lihat bahawa penjimatan dapat dibuat dan meningkatkan pendapatan negara ini kerana kerajaan tidak perlu lagi menyumbang dana atau mengeluarkan kos untuk menanggung agensi atau syarikat itu tadi. Tetapi dari sudut yang lain, kita boleh lihat bahawa rakyat menanggung beban kerana terpaksa membayar lebih daripada yang sepatutnya kerana agensi dan syarikat tadi itu bukan lagi hak milik kerajaan. Seterusnya, bank-bank konvensional memberikan kemudahan pinjaman kepada individu yang berpotensi gagal membayar balik pinjaman. Okey, ini kerana jika risiko pinjaman yang diberikan itu tinggi, maka tinggi juga keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak bank. Bunga yang dikenakan akan meningkat jika hutang tersebut gagal dibayar dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, jadi disebabkan keadaan itu berlaku, maka pihak bank meluluskan permohonan kad kredit atau pinjaman bank tanpa mempedulikan gaji bulanan atau baki wang simpanan peminjam itu sendiri. Jadi kita boleh lihat bahawa hanya satu pihak yang akan mendapat faedah dan satu pihak lagi akan menanggung derita atau beban. Okey, yang terakhir adalah pemodal tempatan dan antarabangsa enggan menaikkan upah tenaga buruh. Okey, gaji kaum buruh masih dibayar pada paras minimum walaupun pemodal tadi telah mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Jadi kesannya warga tempatan enggan bekerja ini kerana memanglah kalau usaha tidak setimpal dengan upah yang diberi membuatkan warga tempatan enggan bekerja lah, berhenti kerja sekaligus membuatkan para pemodal kapitalis ni mengimport tenaga buruh daripada negara lain. Jadi kesannya lagi warga tempatan hilang pekerjaan dan gagal menaik taraf kehidupan. Jadi jika rakyat tidak berbelanja kerana tidak mempunyai wang, maka ekonomi negara juga tidak akan berkembang. Jadi secara ringkasnya,
boleh disimpulkan bahawa sistem kapitalis ni adalah sistem yang dilihat gagal dalam membawa kesejahteraan kepada majoriti rakyat. Jalan yang terbaik adalah dengan mewujudkan satu sistem ekonomi terancang dan tersusun yang bukan berasaskan keuntungan maksimum semata-mata dan melibatkan penindasan ke atas mana-mana pihak. Pembuatan dan pengeluaran adalah untuk keperluan pengguna dan bukan semata-mata memberi faedah kepada satu pihak sahaja, tetapi memberi faedah juga kepada pihak yang lain satu. Kiranya kedua-dua pihak akan mendapat faedah yang samalah. Jadi setakat itu sahaja dari saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engku Naajirah binti Engku Nara Elias Engku Hasin. Nombor matrik 050844. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang kaedah mengatasi ideologi kapitalisme. Yang pertama, menyerahkan kembali sebarang harta kekayaan kepada masyarakat yang berhak agar harta tersebut dapat dikongsi sekaligus mampu mengelakkan wujudnya penindasan serta monopoli daripada sesetengah pihak ke atas sesetengah pihak yang lain. Yang kedua, memastikan bahawa urusan ekonomi dilaksanakan berpandukan fungsinya yang betul. Antara fungsi ekonomi yang seharusnya dipatuhi adalah menjanjikan keperluan manusia dipenuhi serta dapat menjamin ketenteraman dan keharmonian dalam masyarakat agar keuntungan tidak hanya dibolot oleh golongan tertentu. Sekiranya hubungan baik sesama individu dalam sesebuah komuniti dapat dipelihara, maka tiada sebarang masalah seperti penindasan yang bakal berlaku. Seterusnya, mengelakkan terjadinya sebarang penyalahgunaan terhadap khidmat tenaga buruh dan alam sekitar. Selanjutnya, memastikan bahawa alienasi tidak wujud dalam masyarakat. Konsep alienasi yang diaplikasikan oleh Karl Marx ini bermaksud sebuah konsep yang menekankan aspek pengasingan yang mengakibatkan seseorang individu itu tidak memiliki hubungan serta tidak terikat dengan masyarakat serta sebarang bentuk budaya. Karl Marx berpandangan bahawa seseorang manusia akan menyekat peluang manusia daripada menjadi manusia sepenuhnya apabila konsep alienasi ini digunakan. Seterusnya, melalui proses merealisasikan konsep masyarakat tanpa kelas yang menjanjikan bahawa tiada sebarang pihak yang bakal tertindas. Seterusnya, menegakkan keadilan sosial tanpa menjadikan agama, budaya, kaum, jantina, usia serta kemampuan seseorang individu sebagai penghalang. Sebagai contohnya, masyarakat berbilang kaum yang wujud di Malaysia. Seandainya perjuangan hak itu dibataskan kepada kaum tertentu, maka salah faham serta rasa tidak puas hati akan terjadi yang boleh mengakibatkan perpecahan antara sesebuah komuniti dalam masyarakat. Sebagai kesimpulannya, aliran kapitalisme ini tidak akan dapat dibendung sekiranya masyarakat yang wujud pada hari ini lebih mementingkan kepentingan serta keuntungan yang diperolehi oleh diri mereka sendiri berbanding masyarakat. Oleh itu, setiap individu seharusnya berusaha secara bersama agar aliran serta ideologi kapitalisme ini dapat dibendung serta terkawal agar tiada manusia akan menanggung akibat dari penindasan serta pengeksploitasian yang dilakukan oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Ideologi pemikiran sebegini dapat memberikan banyak kesan buruk seperti penindasan, merosakkan perpaduan dan keharmonian masyarakat serta dapat menjejaskan ekonomi sesebuah negara. Masyarakat yang terbuai dengan kehendak nafsu mereka akan menjadi kian tamak sehingga mereka sanggup menggunakan cara yang salah bagi mengaut keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan kesan yang harus diterima oleh orang lain. Semangat kapitalisme ini tidaklah salah sepenuhnya kerana ianya dapat membantu membangkitkan semangat masyarakat untuk berusaha meningkatkan taraf kehidupan serta ekonomi mereka ke arah yang lebih baik. Namun sekiranya seseorang itu terlalu taksub dengan ideologi kapitalisme ini, maka dari situlah akan terhasilnya pelbagai masalah yang memberikan kesan buruk. Oleh itu, seseorang individu itu hendaklah bertindak dengan bijak serta mengatur urusan ekonominya berpandukan jalan yang betul agar setiap individu dapat mengecap keuntungan tanpa perlu menindas orang lain. Sekian, wallahu a'lam.